Okey, kita masuk bab baru lah ya. Bab baru, bab yang kelima. Buku teks kamu muka surat 95. Okey, yang berkaitan dengan apa? Air dan juga larutan lah. Okey. Baik, so kita pergi ke subtopik yang pertama. Sifat fizik air. Okey, sifat fizik air ini, bila kita sebut fizik maksudnya fizik ni bermaksud fizikal lah. Okey. Fizikal maksudnya benda yang kita nampak lah. Yang kita boleh lihat. Okey, maksudnya kita buat pemerhatian. Okey. Baik. So, apakah itu air? Okey, air ini adalah keperluan asas bagi semua hidupan di bumi. Okey, tanpa air semua hidupan tidak dapat hidup. Termasuklah kita manusia, tumbuh-tumbuhan dan even binatang pun. Okey, 70% permukaan bumi dilitupi oleh air. Another 30% adalah daratan. Okey, air ini dia mempunyai ciri-ciri yang unik. Okey, antara ciri-ciri air ialah dia tidak berwarna. Okey, tidak berwarna, tidak berbau, tiada rasa dan wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Okey, berapakah suhu bilik? Suhu bilik ialah 27 darjah Celsius. Okey. Baik, so ni kat sini dia bagilah senarai dekat rajah 5.1 sifat fizik air tulen. Air tulen ni maksudnya air yang tulen maksudnya air yang tak dicampur dengan benda asing. Maksudnya tiada garam, tiada gula dan benda-benda asing yang lain lah. Okey. Takat didih air tulen 100 darjah Celsius, takat beku kosong, tidak berwarna, ketempatan 1. Okey. Air ini juga mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Okey. Tegangan permukaan ialah daya lekitan antara molekul air di permukaan yang menyebabkan serangga seperti air-air dapat terapung di permukaan air lah. Okay, maksudnya contohlah katakanlah ini kerata rentas lah. Okey, bagi air kan. Ni air. Okey, jadi molekul air ini dekat bahagian atasnya mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi lah. Jadi sebab itu kalau contoh macam serangga, macam air-air ni kan, dia ringan lah kan. Okey, dia ringan. Jadi dia boleh terapung lah. Dia boleh terapung di permukaan air lah. Dia boleh berjalan di permukaan air. Okey, kita tak boleh lah. Kita manusia tak boleh lah. Kita perlukan sesuatu untuk membantu kita terapung di permukaan air. Okey, daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dan dinding xilem membolehkan air dibawa dari akar ke daun. Fenomena ini dikenali sebagai tindakan kapilari. Okey. Okay, so kamu tengoklah kat sini. Okey, ni dia cerita tentang tindakan kapilari pada tumbuhan lah. Okey, kapilari ini adalah maksudnya saluran yang terdapat dalam tumbuhan. Di mana kamu tengok di sini dia mempunyai dinding sel. Okey, dia mempunyai daya lekatan antara molekul air dan dinding sel. Okey, daya lekitan antara molekul air. Dia ada dua daya lah. Okey. Daya lekatan dan juga daya lekitan. Lekitan maksudnya antara molekul air dengan molekul air yang lain. Lekatan antara molekul air tu dengan dinding sel tumbuhan. Okey, sebab xilem ni kalau kamu tengok kat sini, xilem ni dia adalah fungsi dia adalah untuk mengangkut air. Okey, angkut air lah ni kalau tumbuhan daripada akar pergi ke bahagian daun lah. Okey. Jadi ciri-ciri inilah yang membolehkan air itu ditransfer, diangkut daripada akar pergi ke daun dan juga bahagian-bahagian daun yang lain. Okey, maksudnya ciri air tersebut yang membantu dia membolehkan dia ditransfer ke seluruh bahagian daun. Okey. So, adakah anda masih ingat 3 keadaan jirim air yang telah anda pelajari semasa di tingkatan 1? Okey, 3 keadaan jirim. Siapa ingat lagi? 3 keadaan jirim air. Keadaan jirim ada 3 je keadaan. Iaitu apa kelas? Kalau ingat lagi. PCG.
PCG, Puan Cik Gorgeous. Apa itu? 3 keadaan jirim tersebut. Yang pertama ialah pepejal. Yang kedua, cecair. Yang ketiga, gas. Okey, maksudnya air boleh wujud dalam 3 keadaan inilah. Dan dia boleh berubah-ubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Contoh pepejal tukar jadi cecair. Cecair patah balik jadi pepejal pun boleh juga. Okey, so kita tengoklah. Okey, ni dia bagi kat kita. Rajah 5.3 ni kesan penyerapan dan pembebasan haba. Jadi maksudnya jirim ini, 3 jirim ini pepejal, cecair dan gas saling berubah bentuklah antara satu sama lain disebabkan ini kadar penyerapan dan pembebasan haba. Maksudnya bila haba diserap dia jadi apa? Bila haba dibebaskan dia akan berubah keadaan jirim dan seterusnya. Okey, so kalau yang ni kalau nak bagi mudah saya selalu suruh pelajar saya hafal lah. Kan kamu hafal lah PCG tu. Okey, Puan Cik Gorgeous tu. Okey. So kita start pepejal, cecair, gas. Okey, untuk anak bahagian akhir dia ada dua lah. Dia ada dua, atas dengan bawah kan. So ini pepejal pergi ke cecair, cecair pergi ke gas. Okey, dan ataupun pepejal terus jadi gas. Okay. Baik. Yang kedua dia juga boleh patah balik kan, reverse reaction. Patah balik. Gas jadi cecair ataupun cecair jadi pepejal ataupun gas jadi pepejal. Okey, dan setiap perubahan jirim ini dia ada nama, proses dia yang tersendiri. Okey, so kita refresh baliklah. Pepejal kepada cecair ini proses peleburan. Dia melebur lah. Contoh macam ice cube kan. Ice cube dia cair. So itu peleburan. Cecair pergi kepada gas. Ini boleh jadi pendidihan lah. Kita panaskan air sampai dia mendidih. Pendidihan. Okey. Ataupun kita boleh atau ada satu lagi penyejatan. Boleh jadi juga. Okey. Keadaan jirim cecair kepada gas kan. Basuh baju, baju basah kan. Maksudnya ada cecair pada baju tersebut. Bila baju tu kering, bila kita jemur dia ataupun kita letakkan dia pada kawasan yang berangin, didapati cecair itu telah tersejat menjadi gas. Sebab tu baju kita kering. Okey? Ataupun kita buat macam ikan kering ke kan, jemur ikan kering, mula-mula ikan tu lembab kan, berair. Tapi air pada ikan tersejat, bila kita letak bawah matahari, dia tukar, molekul air itu tukar jadi gas. So itu penyejatan lah, kita tak sebut pendidihan. Okey? Baik, so seterusnya pepejal terus direct transform jadi gas. Ini adalah proses pemejal wapan. Pemejal wapan ni senang je. Nama dia pun kita dah tahu dah, dia daripada jirim apa jadi apa kan. Pemejal, pepejal. Wapan, wap, gas. Okey, boleh. So tengok pula yang patah, yang dia punya reverse reaction dia. Untuk reverse reaction, daripada gas, patah balik dapat cecair balik. Ini adalah proses kondensasi. Contohnya macam proses kejadian hujan kan. Okay, gas. Di mana uap itu, dikumpul uap daripada lautan. Okay, dikumpul pada awan. Dia akan, jadi awan tu jadi berat. Jadi awan tu membawa cecair yang terkandung tersebutlah dan dia akan lepaskan ke daratan semula dalam bentuk air hujan. Okay, kondensasi. Okay, ataupun cecair boleh juga patah balik jadi pepejal. Ini proses pembuahan. Ice cube lah. Kan, nak buat ice cube pagi ni, petang ni nak buka puasa, semalam pun kena letak dah air kan dalam freezer. Nanti boleh dapat ice cube. Dan gas kepada pepejal sama juga macam yang atas ni, pemejal wapan. Cuma beza dia dari apa? Dia daripada keadaan jirim gas pergi kepada pepejal. Okey, so kamu tengok kat sini. Cara mudah kamu nak hafal ialah dekat bahagian atas ni tindak balas yang dekat atas ni, proses yang dekat atas warna hijau ni, ini adalah proses yang menyerap haba. Okay. Proses yang kat bawah ni, yang patah balik ni, ini adalah proses membebaskan haba.
Tambah haba, buang haba. Serap haba, bebas haba. Itu saja. Pelajar saya memang saya suruh hafal yang ni saja. Nah, okey. Baik. So, samalah ni. Nampak kan? Dia bagi dalam bentuk gambar rajah yang lebih menarik lah. Okay, penjejatan penyediaan kondensasi. Baik. So, nampak tak ada label kan? Yang dekat atas ni, yang warna cream, warna orange ni, itu semua haba diserap. Yang bawah adalah haba dibebaskan. Okey, setakat ni faham tak? Ada soalan? Ada soalan kat cikgu tak? Aku nak tanya ke? Kalau tak ada, cikgu sambung. Sambung lah. Baik. So, kamu tengoklah. Seterusnya kita akan belajar tentang komposisi air. Komposisi maksudnya komponen lah. Komponen-komponen yang terdapat dalam air lah. Okey, jadi kamu tengoklah dialog seorang pelajar dengan cikgu dia. Dan tanya apa kat cikgu dia? Cikgu, betulkah air merupakan suatu sebatian? Okey. Bagaimanakah kita boleh menentukan komposisi unsur di dalam molekul air? Okey, apa itu sebatian? Sebatian ni apa kelas? Sebatian ini adalah gabungan lah. Gabungan dua atau lebih unsur. Maksudnya dia minimum kena ada dua lah. Okey, jadi kalau air kita maklum kan, air dia punya komponennya adalah H2O kan, right? Ni adalah molecular formula bagi air H2O. That means dia ada dua molekul hidrogen, satu molekul oksigen. Kan, kalau nak lukis dia, oksigen, kalau kamu ambil kimia lah, dia ada dua hidrogen. Ni dia punya gabungan molekul dia. Ini bagi satu molekul air. Alright. So, cikgu dia cakap apa? Ya, betul. Air merupakan suatu sebatian yang terdiri daripada oksigen, hidrogen yang bergabung secara kimia. Ni kena. Jadi kita boleh tentukan komposisi unsur di dalam molekul air dengan menjalankan elektrolisis. Maksudnya dalam proses elektrolisis ni kita boleh asingkan hidrogen dengan oksigen ini. Nak dapatkan unsur dia yang asal lah. Okay, jadi dia bagi tak contoh eksperimen. Dia bagilah aktiviti 5.2 ni. Menentukan komposisi unsur di dalam molekul air. Maksudnya nak buktikan betul ke dalam molekul air ni mengandungi hidrogen dan juga oksigen. Alright. Baik, yang ni cikgu tak terang lagi. Sebab cikgu rasa dalam latihan kamu ada. Kan latihan buku kerja kamu. Nanti cikgu ni ada. Okey, komposisi air lah. Nanti cikgu akan terang mengikut eksperimen yang ada dalam ni. Alright, so kita pergi seterusnya. So dia ceritalah, ni dia punya dapatan eksperimen tersebut. Okay. Semasa elektrolisis dijalankan, gas oksigen dibebaskan di anod, manakala hidrogen dibebaskan di katod. Okay. Satu molekul air terdiri daripada dua hidrogen dan satu oksigen. Simbol kimia H2O. Ni dia punya kesimpulan bagi eksperimen yang dia buat. Okay. Baik. So seterusnya kita akan tengok apakah kesan kehadiran benda asing terhadap takat lebur dan takat didih. Benda asing ni boleh jadi garam, boleh jadi gula atau apa-apa sahaja bahan kimia yang bila ditambah dalam air tersebut dan dia akan memberi kesan kepada dua takat inilah. Okey, jadi kamu tengok dia bagi situasi kan. Okey, rajah menunjukkan dua periuk yang masing-masing mengandungi air dan sup ayam. Okey, air yang periuk A, sup ayam periuk B. Jadi periuk dia buat pemerhatian lah. Kan dia buat pemerhatian, dia kata periuk yang berisi air mendidih dengan lebih cepat berbanding dengan periuk yang berisi sup ayam. Adakah anda tahu sebabnya? Kenapa yang A ni lagi cepat mendidih daripada periuk yang ada sup ayam? Okey, so apa kena mengenanya? Apa kaitan kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih? Jadi untuk eksperimen yang periuk ni, maksudnya dia nak test takat didih lah. Sebab dia kata apa? Mendidih kan? Okay, takat didih. Dia dapati periuk A mendidih lebih cepat berbanding periuk B.
Sebab apa? Sebab kamu tengoklah, yang ni air biasa je lah, tak ada ke benda asing. This one tak ada benda asing. So dia akan mendidih ikut dia punya takat didih lah. Kalau macam ni air, so 100 darjah Celsius. This one sup ayam. Sup ayam selalunya kita letak apa dalam sup? Macam-macam kan? Nampak tak, ada carrot, okay? Ada tomato, ada ayam. Dan yang paling penting dalam ni, kita letak benda asing yang utama sekali iaitu garam. Ada garam. Ada garam sebagai benda asing utama dalam sup ini. Jadi bila kehadiran benda asing ini, dia punya hipotesis, dia akan meningkatkan takat didih. Dia akan meningkatkan takat didih air. Jadi kalaulah dia plain macam ni 100, bila letak garam, dia akan jadi lebih daripada 100 lah. Kan? Berapa? Nanti dia akan buat eksperimen kan? Aktiviti 5.3. Okey, kesan garam biasa terhadap takat lebur. Jadi dia buat takat lebur. Dia guna ice cube. Okey, dia guna ice cube. Satu bekas ice cube dia tak letak garam. Satu bekas ni ice cube dia letak garam. Dan dia tengoklah. Okey. Okay, so ni dia punya. Ni yang eksperimen yang ni. Ni takat didih. Ni lebih kurang situasi macam yang tadilah sup ayam tadi ni. Okay, nanti cikgu akan explain dekat eksperimen kamu. Ada cikgu rasa eksperimen. Ni elektrolisis. Pasal ni ada. Jadi nanti cikgu explain. Alright. Okay, ni dah masuk satu topik yang kedua. So, kita tengoklah. Kita tengok eksperimen ni. Elektrolisis. Patah balik. Eksperimen elektrolisis. Lepas tu baru kita tengok eksperimen kehadiran benda asing tadi. Okey, eksperimen elektrolisis, kalau kamu tengok sini muka surat ni, buku teks kamu. Okey, kita tengok ni lah, kita tengok buku kerja. Okey, kita refer buku kerja senang. Kan? Okey, ni latihan nanti kamu buatlah. Okey. Yang ni muka surat 54. Eksperimen 54, cikgu harap boleh buka lah. Semak buku kamu. Nampak tak? Jelas tak? Tarikh jangan lupa letak kat dekat ni muka surat ni. Bila kita buat hari ni 25 kan. Okey. Tolong tulis tarikh. Kat sini. Okey, 25/5 hari Selasa. Okey, tolong tulislah. Nanti senang. Nak hantar buku senang cikgu. Dah ni. Allah Akbar. Okay. Okay, so eksperimen ni menentukan, tujuan eksperimen ni untuk menentukan komposisi unsur dalam molekul air. Okay, ni bahan radas yang digunakan lah. Okay, baik. Kamu tengok kat sini setup ni kan. Kita buat apa? Labelkan dua silinder penyukat sebagai S dan T. Yang ni silinder penyukat dia. Jadi dia terbalikkan lah. Dia terbalikkan silinder penyukat ini. Okay, susun radas seperti ditunjukkan dalam raja. Okey, tambahkan beberapa titis asid sulfurik cair ke dalam air suling. So maksudnya dalam bikar ini dia ada gabunganlah larutan air suling dan asid. Hidupkan suis selama 10 minit. Pastikan perubahan yang berlaku pada kedua-dua elektrod dan silinder penyukat. Buat pemerhatian. Jadi kamu tengok kat sini. Ni apa kelas? Ni simbol bagi bateri. Simbol bagi bateri. Okey. Kamu nampak tak dia buat simbol macam ni kan? Okey, simbol bateri ni. Panjang, pendek kan? Okey, so yang panjang ini adalah terminal positif bateri. Okey. Yang pendek ni, ini adalah terminal negatif bateri.
So, yang hitam ni apa? Yang hitam ini adalah elektrod. Yang hitam ni kita panggil sebagai elektrod. So, dalam eksperimen ni kita ada 2 elektrod. Okay. Elektrod ni dia ada nama dia. Okay, elektrod yang bersambung dengan terminal positif bateri, yang sambung dekat bateri yang positif ni kita sebut dia sebagai anode. Okay. Manakala terminal atau elektrod yang bersambung dengan terminal negatif ni, kaki pendek ni, ini kita sebut sebagai katot. Nah, anode, katot. Okay, jadi bila dia lengkapkan litar ni, okay, dia hidupkan suis dan dia buat pemerhatian. Okay, apa yang berlaku pada kedua-dua elektrod lah. Okay, bila dia biarkan selama 10 minit, dia offkan suis dan dia rekod isi padu gas yang terkumpul di dalam kedua-dua silinder penyukat. So bila dia on je elektrik ini, dia akan berlaku sesuatu dalam dua ni, dekat dalam silinder penyukat S dan silinder penyukat T. Didapati gas akan terbebas. Dia akan terbebas gas lah. Jadi bila dia bebaskan gas, okey, kamu akan dapati larutan ini makin lama dia makin turun. Dia makin sikit lah. Faham tak? Boleh bayang tak? Ada tak gambar rajah dalam ni? Boleh tak bagi? Maksudnya, cikgu lukilah nah. Kamu akan dapati, contoh nah cikgu lukis. Kamu akan dapati, selepas eksperimen, okay, katakanlah ni kan. Ni dia punya elektrod tadi tu. 2 kan. Ni contoh nah. Contoh tau. Okay, ni elektrod dia. Okay. So, dia punya bikar lah. Okay, ni dia punya ni. Mula-mula penuh kan? Mula-mula penuh. Dalam kedua-dua bikar ni, bikar pula silinder penyukat. Bila siap cukup je 10 minit, dia akan dapati, dia akan ada gas. Gas yang terbebas tadi ni, dia akan berkumpul ke atas lah. Dia akan berkumpul ke atas. Ni gas, maksudnya ni ruang kosong lah. Ni barulah larutan tadi. Boleh sama juga macam ni pun. Ni. Boleh. Macam tu lah. Cuma beza sikit dengan banyak je lah. Sikit dengan banyak je. Dia punya isi padu gas ni tak sama dengan kawan sebelah dia. Okey, so nanti kita tengok lah. Boleh jelas? Okey, jadi uji gas yang terkumpul dalam silinder penyukat menggunakan kayu uji. Okey, kayu uji dia ada 2 lah. Okey, dekat gas yang kita dapat dekat silinder S, kita guna kayu uji berbara. Yang ni kita test dengan dalam silinder ni kayu uji berbara. Cikgu letak simbol lah, kayu uji berbara. Okey. Yang T kita guna kayu uji menyala. Okey, menyala. Okey. Boleh. So, kamu tengoklah kat sini sebab kita tak buat tau eksperimen ni. So, cikgu kena teranglah dekat kamu. So, nampak tak? Dia tengok isi padu gas yang terkumpul dekat silinder penyukat S dan juga T. Okey. Isi padu gas ni kan kita pakai silinder penyukat. Silinder penyukat kan dia ada dia punya scale dekat badan dia tu kan. So, dia perbacok kat situ lah. So, didapati isi padu gas yang paling banyak yang dia akan kumpul adalah dekat T. T paling banyak. Okay, T yang paling banyak iaitu 20 lah. Okay, manakala yang dekat S 10 sahaja. Jadi kalau nak lukis gambar rajah ni balik, gambar rajah yang ni selepas eksperimen, kita akan dapat lebih kurang macam ni lah. Ni katakanlah ni silinder penyukat S. Okay. Ni silinder penyukat T. Ni elektrod kan kat tengah-tengah kan? Okay, ni elektrod. Okay, bikaran. Ini cikgu lukis tak lengkap tau. Cikgu tak letak bateri pun semua ni, lambat. Okay, jadi didapati yang paling banyak dia dapat gas dekat sini. Dekat T ni. So, nak lukis gambar macam ni, kata kalau macam ni. Macam tu. Ni air dalam bikaran. Maksudnya gas yang dikumpul banyak dia dapat dekat T.
Manakala S sikit je lah. 10 je. Kurang sikit. Macam tu. Faham? Okay. So dia baca lah kat sini. 10. Ini 20. So agak-agak kamu kan. Agak-agak kamu. Gas apa yang terbebas dekat S dan gas apa yang terbebas dekat T? Sebab kita tahu kan. Air dia punya simbol kimia dia H2O. H2O ni kalau kita boleh pecahkan, makna Habak kata dia ada hidrogen dia ada 2, kan? Hidrogen dia ada 2. 2 hidrogen, 1 oksigen. Ataupun kalau dalam bentuk molekul dia, 1 oksigen dia gabung dengan 2 hidrogen. So cikgu nak tanya kamu, agak-agak gas apa yang dia dapat dekat S ni? Berdasarkan nisbah hidrogen kepada oksigen. Maksudnya nisbah hidrogen kepada oksigen ialah 2 nisbah 1. So agak-agak gas apa yang terbebas dekat S ini? Siapa tahu? Siapa nak cuba jawab? Putri Nurul Nadia? Apakah gas yang terbebas dekat silinder penyukat S? Gas oksigen ke gas hidrogen? Cubalah, salah tak apa. Oksigen. Yes? Oksigen good. Yes, very good. Betul, oksigen. Gas yang kita dapat dekat sini ialah oksigen. So, gas yang kita dapat dekat T ialah hydrogen. Oksigen. This one, hydrogen. Sebab apa Putri dapat macam tu? Sebab Putri tengok nisbah ni. Nisbah. Kan? Satu molekul air ada 2 hidrogen, 1 oksigen. Nisbah 2-1. Nah, Habak kata hidrogen lagi banyak daripada oksigen. Hidrogen dapat 2 kali ganda. Sebab tu kamu tengok kat sini, gas hak keluar sikit tu, hak tu gas oksigen. Padahal dengan dia nisbah 1 je, dapat 10 je. Ni 2 kali ganda, nampak 10, kawan ni 20. So ini adalah gas hidrogen. Jadi macam mana kita nak buktikan? Nak buktikan kita gunalah test dengan kayu uji. Kalau kita nak test gas hidrogen, okay, ni hidrogen gas hidrogen, cuba tukar ni. Okay, betul lah. Ni sorry lah. S bukan hidrogen. Sorry lah. Okay. Sorry. Okay, so gas S adalah oksigen. Okay, S adalah oksigen. Macam kita cakap tadi kan. Manakala T adalah hidrogen. So untuk test oksigen kita pakai kayu uji berbara. Di mana kayu uji yang berbara ini dia akan dapati dia akan menyala lah. Okay, dia menyala sebab oksigen diperlukan untuk pembakaran. Duk elok-elok berbara, kita ikut contoh lah kan. Kita ambil, ni kita ambil gas tadi ni, gas yang dalam tabung S ni. Okay, kita letak kayu uji. Kayu uji ni dia duduk berbara. Dia duduk berbara saja. Masuk je dalam ni, terus dia menyala. Kan? So itu adalah so terbuktilah dalam gas dalam tabung uji S ni dia ada gas oksigen. Okey, untuk tabung T, kayu uji bernyala, T pula terbalik. Sebab kita nak test hidrogen, kita tak boleh pakai kayu uji berbara, kita kena pakai kayu uji menyala. Okay, dia menyala. Bila kita masukkan dalam tabung uji T ni, dia dapati kayu uji bernyala itu dia meletup bunyi pop. Kamu boleh buka YouTube lah. Buka YouTube nanti kamu cek. Pop sound lah. Bunyi pop sound test. Macam-macam video ada nanti kat YouTube. Dia tunjuk macam mana dia buat ujian bunyi pop. Kamu akan dengar lah bunyi pop tu. Okay. Okay, baik. So, perbincangan. Namakan jenis gas yang terhasil dalam silinder penyukat S dan T. So, S adalah oksigen, T adalah hidrogen. Okay, boleh. Esok kalau jawab soalan pun kan, dia apa?
Walaupun dia tak bagi pemerhatian kaya uji kat kita macam ni kan. Tapi kita tengok isi padu pun kita tahu dah yang mana oksigen, yang mana hidrogen. Hak sikit tu oksigen, hak banyak tu lah hidrogen. Ataupun dia bagi gambar kan. Gambar macam cikgu lukis ni. Macam ni kan. Walaupun dia tak label kita berapa bacaan macam dia tak tulis berapa dia punya isi padu, tapi tengok pun tahu. Kalau hak yang sikit tu oksigen. Kalau hak banyak, gas banyak tu kumpul tu adalah hidrogen. Okey. Namakan elektrod S dan T. Ni anode, cathode. Macam mana kita nak bagi nama dia? Kita tengok dia bersambung dengan mana. Dia sambung dengan terminal positif ataupun terminal negatif. Alright? Baik. 3. Hitung nisbah isi padu gas di dalam silinder penyukat S kepada T berdasarkan pemerhatian yang diperoleh. Berapa nisbah? Okay, apa jawapan kamu untuk soalan 3 ni? Berapa nisbah dia? Sarah Wahidah? Cuba jawab soalan ni, Sarah. Dia minta nisbah gas S kepada T. S tadi apa? S oksigen kan? Berapa nisbah? S oksigen, T hidrogen. Betul ni nisbah Sat? Sarah Wahidah? Siti Sarah Wahidah. Tak tahu cikgu. Tak tahu. Siapa tak tahu? Orang lain, orang lain. Siapa lagi yang ada dalam ni? Alia Zulaika? Alia Zulaika? 2 nisbah 2. Ha? 1 nisbah 2. Pandai. Kan? S kan oksigen. Oksigen kan? T kan hidrogen. Kan? T hidrogen. Jadi air kan H2O. Air H2O. 2 hidrogen, 1 oksigen. Dia minta kat kita. Dia 1 ni tapi dia tak tulis lah 1 sebab kimia memanglah kalau ada 1 dia tak tulis dah. Tapi kita faham kata dia 1. Kan? Maksudnya kawan ni 1, kawan ni ada 2. Jadi soalan minta nisbah oksigen kepada hidrogen, sebuhlah 1 nisbah 2. Ataupun esok kalau soalan tukar, dia minta nisbah hidrogen kepada oksigen. 2 nisbah 1. Ikut dia nak apa pun. Okey, ni. Ni dia buat yang ni isi padu dia lah. Kan, oksigen. Hidrogen dapat 20, so dia tukar pada nisbah. Dia masukkan lah maksudnya. 1 nisbah 2. Boleh tak? Okey, lagi soalan. Okay, lukiskan model molekul air. Tolong lukis ada nak buat macam ni lah. Ni maksudnya 1 molekul air lah. 1 molekul air kita dapat macam ni. Okey, lukis sekarang. Bentuk macam apa ni? Buatlah bulat besar tu. Okey. Buat macam Mickey Mouse balik tu. Okey. Oksigen, hidrogen. Kan? Tak mau buat macam ni pun tak apa Cikgu tak comel lah hidrogen di bawah. Saya nak buat hidrogen di atas cikgu. Buat boleh. Ni baru betul-betul Mickey Mouse cikgu. Okey. Boleh. Baik, so kesimpulan, 1 molekul air mengandungi 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Boleh? Settle yang ni? Settle eksperimen ni? Cikgu nak pergi eksperimen seterusnya. Ada lagi yang tak settle? May I proceed? Senyap je. Senyap je semua orang. Husna, are you okay? Husna. Husna, are you okay? Okey cikgu. Cikgu dengar macam duk makan ni. Duk menyorok lah Husna. Kasih mak apa? Doa. Okey, baik. Sambung. Eksperimen seterusnya, kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih. So kita ada 2 set lah eksperimen. Okey. So tengok, tujuan untuk mengkaji kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih air.
Okay, ni dia bagilah barang-barang yang dia nak guna, bahan radas. Okay, prosedur untuk ACE. So yang pertama kita nak test takat lebur dulu. So kita punya ni bahan kita adalah ice cube lah. Okay, nampak? Dia guna 2 bikar, X dan juga Y. Okay, X dua-dua dia letak ice cube. Okay, bezanya dekat X ni dia letak garam. Yang ni tak letak apa. Okay, so dia buat apa? Balut 2 bikar yang sama saiz dengan tuala tebal dan label sebagai XY. Okay, masuk ke tulan ais yang sama banyak. Contoh kalau dia letak 500 gram ice cube, dua-dua sama. Nah, dia punya bukan jisim, kuantiti ais. Okay, tambahkan 1 spatula garam, 1 sudu garam kepada dalam bikar X. Rekod suhu ais di dalam kedua-dua bikar setiap 2 minit sehingga suhu menjadi tetap. So 2 minit sekali ambil bacaan, catat. 2 minit sekali ambil bacaan dan catat. Nak tengok dia punya pattern perubahan suhu. Okay, jadi kita tengok, yang ni nanti start dulu. Tengok dia punya data dia. Ada tak pemerhatian dia? Okay, so yang ni dia tak bagi kat kita noh. Dia tak bagi. Dia tak buat eksperimen ni macam mana dapat kan? Okay, berdasarkan jawapan kamu lah. Okay, jadi untuk B pula. B kita nak test takat didih. Okay, kita ada 2 setup lah, P dengan Q. Dia letakkan air suling ke dalam kedua-dua kelalangkun ni. Okay, masukkan dua-dua air suling. Kalau dia guna 50 ml, this one pun 50 ml air suling. Cuma bezanya kawan ni dia ada garam biasa, yang Q. This one tak ada garam, tak ada apalah, ada air sahaja. So dia punya prosedur dia, panaskan air dalam kedua-dua kelalangkun sehingga mencapai 80. Rekodkan suhu air di dalam kedua-dua kelalangkun setiap 2 minit sehingga suhu menjadi tetap. Okey, maksudnya starting suhu dia, suhu awal dia lah maksudnya. Suhu awal dia 80 dulu. Bila start 80 tu, okey, baru dia ambil bacaan lah. Baru dia ambil bacaan setiap 2 minit. Sampailah dia menjadi tetap lah, maksudnya dia tak boleh naik lagi dah. Dia duduk teratu je. Kan? So kalau kamu akan dapati, yang P ni dia akan tetap 100. Betul dia tak naik dah. Kan? 2 minit, buat lagi pun duduk 100 juga. Buat lagi pun duduk 100 juga. So dia stop lah kat 100 saja. Kawan ni dia akan stop lebih daripada 100 sebab kawan ni ada benda asing. So katakanlah mula-mula dapat 100. Okay, dia pun 100 juga. Tapi dia akan jadi naik 102. 102. Dia akan constant lah. Maksudnya dia dah sampai dia punya takat didih dia. Okay? Boleh. Okay, so kamu tengok di sini. Okay, sebab kita tak buat eksperimen ni, so no data lah. Okay, perbincangan. Apakah benda asing yang terlibat dalam aktiviti ini? Garam biasa. Okay, garam biasa ataupun nama kimianya adalah natrium klorida. Kena habaq juga kot esok soalan. Dia tak habaq kata dia tak tulis garam biasa, dia letak habaq pakai natrium klorida. Habis kamu dah pening kepala, apa benda pula ni cikgu natrium klorida? Natrium klorida ialah garam lah. Okay. Baik, nyatakan inferen mengenai takat lebur ais di dalam bikar X dan Y. Okay, so kamu akan dapati, okay, bikar X yang mana tengok? Bikar X yang dia letak garam. Okay. So kita tahu kan takat lebur ais, kalau ais yang tak bercampur dengan benda asing ialah 0 darjah Celsius. Jadi takat lebur ais bagi yang ada garam, maksudnya dia rendah daripada 0 lah. Mungkin negatif 3 darjah Celsius. Mungkin. Sebab kita tak buat eksperimen ni. Okay, yang ni 0 darjah Celsius. Maksudnya dia boleh stop sampai 0 je. Untuk yang bikar Y. So dia punya inferennya sebab lah. Okay, sebab takat lebur ais di dalam bikar X adalah lebih rendah daripada bikar Y. Kerana kehadiran garam yang merendahkan takat lebur ais. Okay, boleh. Yang ni data kita tak dapat, tak ada. So biarkan 0 lah. Dalam buku teks kamu ada tak dia bagi data? Cik Ustaz tak ada juga. Tengok lah. Ada tak? Kalau ada data kita ambil data buku teks pun tak ada juga. Okey, seterusnya.
Yang takat infra mengenai takat didih air. Okey, takat didih air di dalam kelelang kun P adalah lebih rendah. Kun P ni kun yang tiada garam tadilah. Kun yang ada air sahaja. Okey, adalah lebih rendah daripada kelelang kun Q. Maksudnya kun P tadi 100 kan? 100 darjah Celsius. Kerana kehadiran garam yang meningkatkan takat didih. Okey, takat didih air. So ada dua lah kan. Kalau takat lebur, garam merendahkan takat lebur. Yang kedua, garam meningkatkan takat didih air. Maksudnya more than 100 lah. Alright. Baik, apakah fungsi tuala tebal yang dibalut? Nah, kenapa dia balut setiap eksperimen yang takat lebur tu dia balut dengan ice cube. Balut dengan ice cube pula. Balut dengan tuala tebal. Sebab towel itu berfungsi sebagai penebat haba supaya ais tidak mudah cair. Maksudnya kan kita ada dua tadi. Bika. Kita balut keliling ni dengan towel kan. Dua-dua kita balut sebab kita tak mau heat loss. Kita tak mau haba itu dibebaskan ke persekitaran lah. Nanti tak tepatlah data kita. Kan? Sebab ini tindakan kimia. Jadi kita nak ngam-ngam benda yang berlaku dalam ni sahaja. Tak mahu dipengaruhi oleh faktor angin ke, cuaca dan sebagainya. Okey, sebab tu dia balut dengan towel tebal lah. Okey, so kesimpulan benda asing menurunkan takat lebur ais dan meningkatkan ataupun menaikkan takat didih air suling. Okey, boleh tak? Okey, jadi kalau kamu perasan, yang ni kan kalau macam dalam aktiviti harian kita kan, kalau orang menego ikan, kan? Orang menego ikan, mereka akan letak ikan mereka macam mereka ada satu table kan, kat table macam renat kan. Mereka letaklah ikan. Okay, ikan apa mana ikan? Lepas tu mereka ada apa? Udang. Lepas tu mereka ada sotong kan. Mereka bubuh letaklah display atas meja ni. Lepas tu mereka letak ice cube pasal tak? Mereka letak banyak ice cube. Okay. So, yang pertama, kalau kamu perasan, ice cube ni, dia bila kamu makan, tak ada siapa lah tiba-tiba nak rasa ice cube di meja orang jual ikan kan. Kamu akan rasa masin. Pasal apa? Nak habak kata dia letak apa dekat sini ni ice cube ni? Dia letak garam. Pasal apa cikgu duk letak garam pula dalam ice cube tu? Ice cube yang dia tuang atas ikan tu. Kamu akan rasa masin. Sebab apa? Sebab dia letak garam. Pasal apa dia letak garam? Cuba kaitkan dengan yang kita belajar hari ni. Siapa tahu? Pasal apa dia letak garam? Agak-agak siapa? Siapa nak cuba? Sakina? Sebab apa dia, kenapa masin? Kenapa letak garam dalam ice cube? Kenapa? Sebab apa? Sebab dia nak rendahkan takat lebur ais. Kamu tahu tak bila takat lebur ais jadi rendah, jadi apa kesan dia? Ais lambat apa? Lambat cair lah. Ais akan lambat cair. Faham tak? Bila ais lambat cair, ikan tu fresh lah. Tak ada lah tiba-tiba kena top up. Kan mereka akan top up juga ice cube kan. Tapi kurang lah berbanding dengan kalau tak letak garam. So tak payahlah nak top up banyak-banyak ice cube. Tak guna banyak lah ice cube sebab ketul ais yang kita guna tu dia lambat untuk cair. Sebab itulah. Lagi satu, yang ni aplikasi dalam kehidupan harian. Lagi satu kalau perasan aiskrim goyang. Aiskrim goyang. Siapa biasa buat aiskrim goyang? Cikgu rasa dulu-dulu masa minggu STEM, sekolah kita mereka rajin buat tau aiskrim goyang lah. Aiskrim goyang ni macam biasa cerita dia. Cikgu rasa kamu tak dan kot. Ada tahun bila sebelum COVID lagi lah. Kamu terlepas bawa form 1 kan. Mereka buat satu macam bukanlah pertandingan macam siapa nak ni panitia sains mereka buat macam slot satu corner tu boleh nak beli ais. Belilah mereka akan beli aiskrim Malaysia ni. Okay. 1-2 kupang juga dapat jual. Aiskrim Malaysia. Okay, lepas tu mereka akan bagi kita satu balang lah. Senang nak ni kan, nak goyang. Satu balang macam balang kuih raya tu merah tu kan.
Ikutlah kamu nak bubuh sebanyak mana yang boleh lah, yang boleh mampu letak ais kan. Cikgu bercontoh satu dah aiskrim. Lepas tu dia akan letak ais cube dalam ni. Letak ais cube lah. Banyaklah ais cube. Okay, banyak ais cube dia letak. Lepas tu dia akan tambah. Dia masukkan garam. Tak silap cikgu hari tu, kalau balang besar warna merah tu dia letak 3 sendok kot. Lepas tu goyang. Balik buat. Kamu balik buat kat rumah. Buatlah ni. Buat saat ni. Okay, lepas tu dia akan goyang. Goyang dalam 15 minit ke 20 minit. Kan? Aiskrim ni yang tak beku lagi tau. Katakanlah kamu tak ada freezer. Kan ni survival lah. Tak ada freezer tapi teringin nak makan aiskrim. Tapi nak makan aiskrim tu aiskrim yang cepat beku lah. Kan letak freezer makan berjam juga kan baru dia nak beku kan. So try buat goyang dalam 15 minit macam tu lah. Agak-agak lah tengok kan. Lepas tu siap aiskrim kita. Aiskrim kita akan jadi beku. Boleh makan lah. Rasa, try buat lah. Sebab aiskrim yang beku dengan kaedah aiskrim goyang ni, dia lagi sedap rasa dia daripada aiskrim yang beku dalam peti ais tu. Dia jadi gebu. Try lah buat cikgu. Kami sebab lah ni kan dah COVID, tak boleh nak buat dah program macam ni. Tapi bagi cikgu menarik lah. Memang bising lah bawah ni, guru-guru dengan orang goyang kan. Okay, buatlah. Sebab apa? Sebab garam tadi ni. Garam tadi merendahkan takat beku. Takat beku pula, takat lebur. Takat lebur ais cube tu. Jadi dia membantu untuk membekukan aiskrim tu dengan cepat berbanding kita guna kaedah manual lah kan. Guna kaedah manual masuk dalam peti ais tu. Okay, ni antara aplikasi dalam kehidupan harian yang cikgu boleh trace lah. Kan, mana tak esok jumpa soalan kebat kan. Okay, boleh. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Faham tak? Cikgu akan stop kat sini lah. Faktor penyejatan nanti. Okay. So, tak ada kot soalan. Ada soalan? Alia Nabila, Alia Zulaika, Haikal Ashraf, Husna, Sarah Wahida, Putri, Sakina. Ada soalan? Tak ada you. Faham tak? Faham. Faham lah? Okay, baik. Alhamdulillah. Jadi, minggu depan habislah kelas kita kan untuk minggu ni. Okay. Okay, so latihan kamu, ni eksperimen kita bincang. Latihan kamu buat yang muka surat awal tadi. Yang atas je lah. Ada satu muka surat lagi kan? Alright, so sekejap